Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Azmi dan rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 3 hari ini akan membentangkan klip video mengenai kempen yang telah kami jalankan. Okey, sebelum itu kita pergi ke bahagian 1, iaitu bahagian pengenalan. Bahagian pengenalan mempunyai 2 yang terdiri daripada nama kempen dan rasional kempen. Baiklah, nama kempen kami ialah Kempen Program Junior Lestari 2022 di SK Tok Jembal, Kuala Nerus, Terengganu. Seterusnya rasional kempen. Yang pertama, membolehkan pelibatan mereka dalam pembangunan lestari lebih berkesan di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa, serta membantu mereka untuk bekerja ke arah masa depan yang lebih lestari. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Yang ketiga, bermatlamat untuk melindungi bumi dari kemusnahan baru dan memastikan kesejahteraan serta kemakmuran sejagat akan berjaya dicapai menjelang tahun 2030. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan global. Sebagai jenis pendidikan yang paling tepat diterapkan dalam kesemua peringkat pendidikan formal, informal dan non-formal di semua negara melibatkan pembelajaran yang berlaku secara berterusan. Matlamat kempen yang pertama adalah ingin mendedahkan pelajar sekolah rendah dengan konsep asas pembangunan lestari. Yang kedua adalah ingin menerapkan nilai-nilai murni di dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah ingin menyokong pelaksanaan pencapaian pendidikan untuk pembangunan lestari atau nama singkatannya ESD dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Strategi kempen. Kempen Junior Lestari terbagi kepada 2 sesi. Pada sesi yang pertama, penceramah telah menerangkan mengenai konsep 3R dan juga penggunaan tenaga yang berhemah. Manakala pada sesi yang kedua pula, penceramah telah menerangkan mengenai pencemaran laut dan juga kepentingan terumbu karang. Taktik kempen. Yang pertama, semua pelajar telah diberi bahan-bahan untuk pembentangan melalui Gmail seperti slide pembentangan dan juga video-video ilmiah yang berkait rapat dengan tajuk yang ingin dibentangkan. Selain itu juga, terdapat 2 tajuk yang dibahaskan dalam setiap slide. Setiap slide akan dibentang mengikut sesi yang telah ditetapkan. Di dalam slide pertama, tajuk yang dibahaskan adalah konsep 3R dan juga penggunaan tenaga yang berhemah. Manakala pada sesi yang kedua pula, tajuk yang diketengahkan adalah pencemaran laut dan juga kepentingan terumbu karang. Dan akhir sekali, kuis juga telah dilaksanakan pada 2 tempoh masa, iaitu sebelum dan juga selepas para penceramah membentangkan slide pembentangan setiap isu untuk topik yang berkait. Aktiviti kempen. Kempen yang kami jalankan ialah kempen Program Junior Lestari. Program ini berlangsung di SK Tok Jembal yang merangkumi pelajar tahun 4, 5 dan 6. Kempen atau program ini dijalankan dengan 2 siri. Isu yang dibincangkan pada siri yang pertama ialah tentang amalan penjibatan tenaga dan konsep 3R. Untuk siri yang kedua pula, isu yang dibincangkan ialah tentang kehidupan di dalam laut dan kepentingan terumbu karang. Jadual pelaksanaan. Seperti yang kita dapat lihat di dalam jadual, untuk siri yang pertama membincangkan tentang amalan penjimatan tenaga dan konsep 3R. Siri ini berlangsung pada 14 Mei 2022 pada jam 10 pagi hingga 11 pagi melalui platform Google Meet. Sementara untuk siri yang kedua, topik yang dibincangkan ialah masalah pencemaran laut dan kepentingan terumbu karang. Siri ini berlangsung pada 28 Mei 2022 pada jam 10 pagi sehingga 11 pagi melalui platform Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atira binti Abdul Salam dengan nombor matrik S62101. Saya akan teruskan dengan anggaran belanjawan. Anggaran belanjawan ialah tiada kos yang terlibat. Peserta yang terlibat pula seramai 100 pelajar yang terlibat, terdiri daripada pelajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 yang menyertai program Junior Lestari dari Sekolah Kebangsaan Tok Jembal,
Kuala Terengganu, Terengganu. Perancangan untuk mendapatkan maklum balas melalui kuis yang disediakan. Ada 2 kuis yang disediakan, iaitu kuis pertama, pre-kuis, sebelum penceramah menerangkan topik yang berkaitan. Kuis yang kedua iaitu post-kuis, iaitu selepas penceramah selesai menerangkan topik yang berkaitan untuk menguji kefahaman pelajar tentang topik yang dibincangkan. Terima kasih. Keberkesanan kempen. Program ini bertujuan untuk mengenal pasti pengetahuan murid-murid sekolah berhubung tentang pembangunan lestari, iaitu Suitable Development yang dipanggil SD, yang dilaksanakan menerusi program Sekolah Junior Lestari. Program ini juga dapat meningkatkan tahap pengetahuan tentang alam sekitar dan dapat membentuk sikap yang positif dalam diri murid-murid kepada alam sekitar. Dan program ini juga dapat menerapkan dalam diri murid-murid sekolah tentang konsep 3R dan penggunaan tenaga yang berhemah, serta pengetahuan tentang kehidupan di bawah laut yang merangkumi pencemaran laut dan terumbu karang. Dan keberkesanan dari program ini, iaitu program Junior Lestari ini, dapat memberi pengetahuan SD kepada murid-murid sekolah, dan respon dalam kategori murid-murid sekolah juga sangat baik. Disebabkan penyertaan yang ramai ini bermakna penerusan aktiviti program Junior Lestari memberi impak yang positif dan kepada murid-murid sekolah dari segi pengetahuan SD. Kem Bumi Lestari Siri 1. Seperti yang kita dapat lihat, pada jadual 1 yang menunjukkan bilangan pelajar yang telah menjawab beberapa soal selidik sebelum dan selepas program bermula. Di sini saya Zubair akan menerangkan bahagian pra-aktiviti bagi siri 1. Rekod tertinggi mencatatkan bilangan pelajar yang mendapat markah 90% adalah seramai 21 orang pelajar, bersamaan 25%, manakala rekod terendah mencatatkan bilangan pelajar yang mendapat markah 20% seorang pelajar dan 30% seorang pelajar, bersamaan 1% masing-masing. Seterusnya, kekerapan yang paling tinggi mencatatkan 19 orang pelajar mendapat markah 80% betul dan 17 orang pelajar lagi mendapat markah 70%. Ini merangkumi 20% dan 22% masing-masing peratus pelajar dari keseluruhan. Okey, baik. Seterusnya, kekerapan kedua tertinggi ialah 11 orang pelajar yang mendapat markah 100% betul semua dan 7 orang pelajar mendapat markah 60%. Ia merangkumi 13% dan 8% masing-masing peratus daripada pelajar yang menjawab keseluruhan. Selain itu, terdapat 5 orang pelajar mendapat markah 50% dengan menyumbang 6% pelajar dari keseluruhan. Akhir sekali, bilangan pelajar yang mendapat markah 40% adalah seramai 3 orang, iaitu bersamaan 4% dari markah keseluruhan. Analisis program Junior Lestari 2022 siri pertama iaitu Post Activity. Dalam jadual ini telah menunjukkan rekod tertinggi mencatat bilangan pelajar yang mendapat markah 90% adalah seramai 29 orang, bersamaan 34%. Manakala rekod kedua tertinggi menunjukkan bilangan pelajar yang mendapat markah 100% adalah seramai 24 orang, bersamaan 29%. Seterusnya, rekod terendah mencatatkan bilangan pelajar yang mendapat markah 40% seramai 2 orang pelajar bersamaan 2%. Selain itu, data menunjukkan 2 orang pelajar mendapat markah sebanyak 50% serta 5 orang pelajar mendapat markah sebanyak 60% yang menjumpang kepada 2% dan 6% masing-masing. Okey, akhir sekali, bilangan pelajar yang mendapat markah sebanyak 70% adalah seramai 8 orang bersamaan 9%, manakala 15 orang pelajar telah mendapat markah iaitu 80% bersamaan 90% dari peratus keseluruhan.
Jadual 2 menunjukkan peratus keseluruhan bilangan pelajar yang telah menjawab borang soal selidik sebelum dan selepas program Junior Lestari bagi siri kedua. Berdasarkan jadual 2, bahagian praktiviti program Junior Lestari siri kedua, rekod tertinggi mencatatkan bilangan pelajar yang mendapat markah 50% adalah seramai 21 pelajar bersamaan dengan 49%. Manakala rekod terendah pula mencatatkan bilangan pelajar adalah 1 yang mendapat markah 100% dengan menyumbang 1% pelajar dari keseluruhan. Selain itu, terdapat 8 orang pelajar yang mendapat markah 80% dan 90% dengan menyumbang 19% pelajar dari keseluruhan. Seterusnya, terdapat 3 orang pelajar yang memperolehi markah 70% yang bersamaan dengan 7% daripada bilangan keseluruhan pelajar. Dan akhir sekali, bilangan pelajar yang mendapat markah 80% adalah sebanyak 10 orang, iaitu bersamaan 23% dari keseluruhan. Seterusnya jadual 2, bahagian post aktiviti program Junior Lestari. Rekod tertinggi mencatatkan bilangan pelajar yang mendapat markah 90% adalah seramai 17 pelajar bersamaan 40%. Manakala rekod terendah mencatatkan bilangan pelajar adalah 3 yang mendapat markah 70% dengan menyumbang 7% pelajar dari keseluruhan. Selain itu, terdapat 13 orang pelajar yang mendapat markah 100% dengan menyumbang 30% pelajar dari keseluruhan. Akhir sekali, bilangan pelajar yang mendapat markah 80% adalah sebanyak 10 orang, iaitu bersamaan 23% dari keseluruhan pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kempen yang berlangsung selama 2 siri ini amat baik untuk terus dijalankan kepada murid-murid sekolah rendah kerana melalui program ini mereka akan mendapat pengetahuan awal tentang isu yang disampaikan. Kempen program Junior Lestari 2022 ini yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Tok Jembal Kuala Nerus, Terengganu berjaya dijalankan dengan sebaiknya. Penyertaan daripada murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 daripada sekolah ini amat memberangsangkan. Program seperti ini penting untuk dijalankan pada masa seterusnya kerana melalui program ini, penceramah-penceramah juga dapat menambah ilmu pengetahuan mereka tentang SDJ, seterusnya dapat menerangkan ilmu yang mereka perolehi kepada murid-murid sekolah rendah. Program seperti ini diharapkan dapat dijalankan dengan penambahbaikan yang lebih baik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami mengenai pembentangan program Junior Lestari 2022.